Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari Jumaat yang lepas iaitu pada 4 Disember 2020, satu undi percaya telah diusulkan oleh Adun Pekalan Baru untuk menentukan sokongan majoriti terhadap Menteri Besar Perak pada waktu itu iaitu Adun Cenderiang ataupun lebih dikenali sebagai MB Peja. Okey, MB Peja. Setelah usul itu dibuat, sesi undian belah bagi telah dijalankan yang mana hanya 10 orang adun pada ketika itu yang menyokong ataupun mengundi percaya kepada Yang Berhormat Menteri Besar Perak pada waktu itu, manakala 48 lagi mengundi untuk tidak menyokong, manakala satu lagi undi berkecuali. Jadi bermula pada saat itu, Menteri Besar Perak boleh dikatakan sebagai hilang kepercayaan majoriti dalam sidang DUN dan sejurus selepas itu beliau telah meletakkan jawatannya sebagai Menteri Besar Perak. Kemudian selepas beberapa hari berlakulah konflik, kita katakan sebagai konflik berkenaan dengan pelantikan Menteri Besar Perak. Alhamdulillah hari ini pada pagi tadi bertempat di Istana Skandaria, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak berkenan untuk menerima pelantikan YB Adun Kota Tampan iaitu Datuk Sarani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang ke-14. Pelantikan yang ketiga dalam tempoh 3 tahun, mana selepas pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu, Datuk Sarani Mohamad ialah pelantikan ketiga sebagai Menteri Besar Perak yang ke-14. Pelantikan pertama YB ataupun Adun Cenderiang selepas pilihan raya umum ke-14. Kemudian pada awal tahun ini, awal tahun ini YB Cenderiang sekali lagi telah dilantik sebagai Menteri Besar Perak setelah kerajaan Pakatan Harapan untuhlah sebab hilang majoriti di dalam sidang DUN. Kemudian hari ini pelantikan 3, Datuk Sarani Mohamad Adun Kota Tampan telah dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang ke-14. Jadi sejurus selepas itu 5 orang adun pula dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan AMK ataupun kita panggil sebagai Esko Kerajaan Negeri, iaitu 4 orang adun daripada UMNO dan seorang adun pada Bersatu. 4 orang adun UMNO berkenan ialah yang pertama sekali Adun Rungkup iaitu Datuk Syahruzaman bin Datuk Yahya, yang mana sebelum ini beliau memegang sebagai Pengerusi Jawatankuasa Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor. Yang kedua Adun Bota iaitu YB Khairul Syaril Muhammad, yang mana sebelum ini beliau memegang sebagai Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Komunikasi dan Multimedia. Yang ketiga pelantikan Adun Lintang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Zulkifli Harun, yang mana beliau sebelum ini beliau memegang sebagai Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam. Adun UMNO yang keempat yang telah dilantik sebagai Ahli AMK ialah Adun Kampung Gajah iaitu YB Datuk Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin, yang mana sebelum ini beliau memegang sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat. Manakala seorang adun daripada Bersatu iaitu juga bekas kata Ahli UMNO iaitu adun daripada Sungai Manik, Yang Berhormat Datuk Zainul Fahzi Paharudin. Sebelum ini beliau adalah penasihat khas Menteri Besar Perak bertaraf Esko yang telah dilantik oleh MB Peja sebelum ini. Jadi dengan adanya seorang Menteri Besar dan 5 orang ahli AMK, Kerajaan Perak selepas ini boleh terus menjalankan sidang DUN, meneruskan sidang DUN dan meneruskan pembentangan belanjawan yang telah dirancang sepatutnya pada hari Jumaat lepas. Sebab apa? Mengikut Undang-Undang Tubuh Negeri Perak, fasal yang ke-16 ada menyebutkan minimum jumlah minima
Exco yang perlu dilantik ialah 4 orang. So sekarang ni kita ada 5 orang. Jadi selepas ini Menteri Besar boleh membentangkan belanjawan dengan adanya 5 orang Exco, dan seterusnya membahaskan belanjawan tersebut dan meluluskan dalam sidang DUN. Okay, rasanya Perak adalah negeri yang terakhir untuk membentangkan dan meluluskan belanjawan. Negeri yang terbaru yang telah meluluskan belanjawan ialah negeri Johor, ya, pada Ahad yang lepas. Okay, Ahad baru ni lah, 6 hari bulan Disember. Jadi sekarang ini negeri Perak berkata kembali mempunyai kerajaan yang formal lah, okay, setelah beberapa hari, 5 hari lah, 5 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, hari ni Rabu kan. So telah beberapa hari tanpa adanya kerajaan. So hari ni telah diperkenankan dengan pelantikan Menteri Besar yang ke-14 dan juga 5 orang ahli AMK. Jadi kita sama-sama lah kita doakan agar negeri Perak ini pemerintahan yang ada berjalan dengan lancar sekurang-kurangnya sehingga ke pilihan raya umum yang ke-15 sebelum rakyat membuat keputusan untuk memilih pemerintahan yang baru. Okey. Jadi insya-Allah sama-sama kita hayati apa titah yang telah disampaikan oleh Paduka Seri Sultan Perak sempena istiadat pelantikan pada pagi tadi. Semoga kita terus hidup dalam aman dan harmoni tanpa ada kekacauan, tanpa ada ketidakstabilan politik di negeri ini, insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Sama-sama kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar.